Dan bersedia menerusi talian Skype ketika ini adalah Saudara Mujibu Abdul Muiz, pensyarah pengajian Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Tadi kita dah bincangkan berhubung aspek perundangan. Ketika ini kita nak berbincang tentang analisis politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alina. Okey, Saudara Mujibu, pertama sekali kalau kita lihat bagaimana kita nak memahami kehadapan konflik yang berlaku ini dengan keputusan Mahkamah Tinggi untuk menolak semakan kehakiman yang difalkan oleh 33 gabungan adun yang diketuai oleh Tan Sri Musa Aman ini. Ya, sudah tentu kita akan bakal melihat PRN Negeri Sabah akan diteruskan dan saya rasa barangkali kumpulan 33 adun itu yang diketuai oleh Tan Sri Musa Aman mungkin akan meneruskan ke peringkat rayuan dan sudah tentulah proses ini akan mengambil masa dan barangkali mungkin kalaulah keputusan itu barangkali memihak kepada kumpulan 33 ini, saya rasa mungkin ia tidak sempat barangkali untuk diberikan mandat keputusan itu kepada pihak itu dan pilihan raya mungkin ketika itu sudah semakin suntuk kerana kita telah pun mengetahui tarikh pilihan raya negeri yang telah ditentukan oleh SPR pada penghujung September kelak. Dan sudah tentulah pada ketika ini saya rasa semua pihak barangkali sudah pun berkira-kira dengan keputusan yang sudah ada dan sudah pun melakukan segala persiapan bagi persiapan pilihan raya negeri. Dan saya rasa keputusan ini barangkali tidak mengejutkan kerana barangkali sudah ada presiden case yang telah pun berlaku dengan perkara yang sama walaupun kita kata perkara-perkara perundangan ini masih lagi berlangsung, tetapi bagi parti-parti politik di Sabah sudah tentulah apapun keputusan ini mereka telah bersedia dalam konteks menghadapi pilihan raya negeri yang bakal menjelma. Sudah tentulah juga rakyat negeri Sabah harus bersedia dengan segala kemungkinan bahawa pilihan raya akan berlaku dan mungkin juga tidak berlaku. Jadi perkara-perkara inilah yang barangkali masih lagi berlegar dan melatari politik negeri Sabah ketika ini. Malina. Okey. Baik, saya nak bawa ke belakang sikit. Kalau kita lihat senario sama berkenaan dengan siapa yang mengetuai kerajaan negeri itu pernah kehilangan sokongan daripada adun. Kita tengok senario yang berlaku di Perak apabila masalah siapa yang akan mengetuai, siapa yang ada majoriti itu tidak dibawa sehingga ke peringkat perbicaraan, tidak sampai peringkat perundangan. Maknanya ia diselesaikan dengan cara Sultan Perak memanggil setiap seorang adun dan menyatakan siapa yang anda sokong. Kenapa di Sabah ia selepas adanya isu tiada pihak yang ada majoriti, ia terus dibawa kepada peringkat untuk pembubaran dewan? Adakah ini sebenarnya boleh dielak? Ya, sepatutnya ia boleh dielakkan. Kerana apapun budi bicara yang di Ketua Negeri itu adalah pemutus kepada perkara ini kerana itu yang diperuntukkan oleh perundangan. Tetapi dalam masa yang sama barangkali keputusan ini diambil setelah mengambil kira berbagai aspek. Barangkali aspek-aspek perundangan ini bukanlah kepakaran saya, tetapi apa yang berlaku di Sabah ini sudah tentu satu refleksi kepada penyelesaian politik jangka panjang yang lebih sesuai berbanding dengan keputusan mahkamah yang ditentukan kerana keputusan politik sepatutnya ditentukan oleh rakyat terutama apatah lagi dalam konteks Sabah. Kerajaan yang dipilih itu pada tahun 2018 begitu tergantung. Kita tidak menyaksikan siapa yang membolehi majoriti secara mutlak apabila ada insiden melompat, insiden memberikan sokongan secara kingmaker kepada parti Barisan Nasional ketika 9 Mei keputusan dibaca 9 Mei yang lalu. Jadi perkiraan begitu barangkali diambil kira ketika memberikan keputusan bahawa PIN Sabah mesti dibubarkan. Secara peribadi, saya berpendapat bahawa penyelesaian ini adalah yang terbaik kerana mandat itu diperoleh daripada rakyat dan apabila berlaku permasalahan politik ini seharusnya dipulangkan balik kepada rakyat. Barangkali sedikit tidak sesuai lah kerana ia berlaku pada ketika pandemik COVID masih melanda, ketidaktentuan politik ini mengganggu berat sedikit sebanyak pasal perjalanan kerajaan dalam memperbaiki urusan pentadbiran, membantu rakyat dan sebagainya. Walau bagaimanapun perkara sudah diputuskan dan juga SPR telah pun bekerja. Semua parti-parti politik juga saya rasa telah berada dalam Tier 2 dan juga bakal masuk Tier 3 selepas keputusan mahkamah ini untuk bersedia menghadapi pilihan raya negeri kelak.
Baik, kalau hipotesis ni kita buat secara hipotesis ni, andainya isu berhubung semakan kehakiman ini akhirnya tidak memihak kepada barisan 33 ADUN ini, dan kita akan menyaksikan pilihan raya negeri akan diteruskan juga 26 September, apakah ia akan mempengaruhi kaedah ataupun cara rakyat mengundi kerana mereka rasa mandat belum tiba, kalau ikutkan ada 5 tahun tetapi baru hanya 2 tahun sudah ada keputusan untuk mengadakan sekali lagi pilihan raya negeri yang ketika mana tadi saudara katakan ketika waktu yang tak sesuai berlakunya pandemik, kita ada masalah ekonomi yang perlu diselesaikan, tetapi masih lagi rakyat melihat ahli politik ini masih mahu berpolitik demi kuasa dan juga kehendak untuk mengawal kerajaan negeri ini. Ya, saya setuju Marina. Ini antara pertimbangan yang barangkali rakyat akan gunakan dan diterjemahkan dalam peti undi pada pilihan raya negeri Kerak, kerana pertimbangan-pertimbangan rakyat yang semakin rasional dan kritikal itu pelbagai dalam konteks mereka menghadapi apa yang berlaku dalam politik Sabah. Bukan saja perkara itu, barangkali mereka juga melihat kepada permasalahan ahli-ahli politik yang melompat, kerana mereka lah punca permasalahan ini berlaku di dalam politik Sabah. Betul. Itu juga barangkali ada yang mau menjadikan PRN negeri pada kali ini sebagai referendum kepada pentadbiran kerajaan warisan yang telah diberi peluang pemerintah selama 2 tahun. Isu-isu setempat yang tidak selesai, pembangunan. Ya. Jadi isu-isu sebegini barangkali menjadi pertimbangan dan juga menjadi alternatif kepada pengundi dalam membuat pilihan. Cumanya kita juga masih melihat kepada keadaan yang tidak begitu sesuai melakukan pilihan raya. Ya. SPR terpaksa memperlanjutkan perbelanjaan yang lebih sedikit berbanding sebelumnya kerana terpaksa berhadapan dengan beberapa tekangan seperti SOP dan sebagainya. Walaupun kita telah menyaksikan SPR melakukan yang terbaik dalam konteks PRK di sini dan juga ketika ini berhadapan dengan satu lagi PRK di Slim, tetapi dalam konteks Sabah yang demografinya begitu luas, ya, kawasannya begitu besar, ya. Jadi perkara-perkara tentang SOP dan perbelanjaan itu memang menjadi satu bebanan kepada SPR. Okey, baik. Terima kasih Saudara Mujibu sudi bersama kami dalam Buletin Awani Khas berbincang berkenaan dengan isu politik Sabah